YB Nik Nazmi, pahitan ni ataupun painkiller yang kita telan ini tidak rasa akan bertahan lama kerana ia sementara. Tetapi kita tahu rakyat di luar sana mereka bergantung kepada pekerjaan mereka. Bagi mereka yang bekerja di swasta ataupun kerajaan, mereka tahu stagnansi dalam emolument mereka ataupun gaji itu dah terlampau lama. Tetapi kos hidup saban tahun, saban bulan meningkat. Kalau perdebatan di United Kingdom, di Amerika Syarikat, mereka mula mendesak majikan sekurang-kurangnya memberikan kenaikan gaji sekarang untuk menampung kepahitan sedikit. Kerana mereka tidak mampu dah membeli makanan dah. Mereka pergi fast food ataupun 7-Eleven beli yang dah ready made untuk makan. Adakah wajar ketika ini, selain daripada kita berharap pada subsidi, tetapi subsidi tidak lestari. Tetapi adakah wajar juga kita perlu ada desakan untuk peningkatan gaji dalam masa yang sama kita menyahut cabaran untuk meningkatkan produktiviti? Terima kasih. Bagi saya memang perkara ini kita perlu lakukan. Kerajaan telah buat satu langkah dengan menaikkan gaji minimum. Tetapi gaji minimum ini bersifat mandatory dan juga bersifat lantai, ya, makna floor wage yang wajib dibayar oleh majikan. Tetapi perlu dilihat insentif-insentif lain. Pertama, kita selalu sekarang bagus banyak daripada segi kelebihan ataupun manfaat dalam bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya disasarkan kepada golongan B40. Tetapi kira-kira B40 ni dia lihat secara gaji secara kasar, tetapi tidak dilihat daripada segi tanggungan misalnya. Dan B40 di Kuala Lumpur mungkin kalau dia balik Kelantan dia dah jadi M40, silap bulan jadi T20 pun boleh, ya. Tetapi sebab itu, ya, makna perkara-perkara ini perlu dilihat supaya kalau diberikan bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya oleh pihak kerajaan, dia ambil kira juga tanggungan tempat geografi. Itu pertama. Kedua, kita juga boleh dari segi gaji-gaji apa yang kerajaan boleh laksanakan di peringkat penjawat awam, bukan yang di peringkat atas, bukan di peringkat jusa dan sebagainya, tetapi di peringkat kaki tangan yang di peringkat bawahan boleh dinaikkan gaji, ya. Sebab kita kena ingat, bila dinaikkan gaji di peringkat bawah, kebanyakannya orang yang level gaji B40 ini, kebanyakan gaji mereka akan dihabiskan untuk berbelanja. Mereka kadang-kadang hutang pun banyak, kan, makna mereka tak ada simpanan jauh sekali. Kalau T20, ya, dia dapat lebih income, maka dia punya investment dia punya lawatan London sekali setahun jadi 2 kali setahun, kan. Tetapi kalau mereka yang di bawah, kebanyakannya akan habis dalam negara, ya, jadi dalam bentuk perbelanjaan. Jadi itu kepentingan menaikkan gaji golongan B40, dan macam saya kata, kita jangan pukul rata, malah kita jangan lupa M40 ni juga, mereka juga terasa ini. Jadi burger, terimpit, ya. Dan masalah hari ini M40 dia tak dapat bantuan keluarga Malaysia. Tak dapat. Ya, dia nak dapat banyak, nak dapat anak masuk asrama pun dia belakang sikit sebab ada kategori kota untuk golongan B40 misalnya. Tak apa, itu bagus, tetapi kita jangan lupakan M40 sebab dalam keadaan ekonomi yang ada hari ini mereka juga terkesan. Jadi last yang saya nak tekankan, macam dahulu kita pernah usulkan untuk diadakan pendedahan antara gaji paling tinggi dan gaji paling rendah dalam syarikat-syarikat yang tersenarai, supaya orang boleh tengok apa perkali antara gaji tertinggi dengan gaji terendah. Dan mungkin, ya, kita kena buat satu lagi mekanisme yang ada dibuat di beberapa negara, bukan gaji minimum. Gaji minimum teruskan, kita kena juga buat gaji wajar ataupun living wage, insentif untuk syarikat-syarikat, mana ini bukan bersifat mandatory, tetapi insentif untuk syarikat-syarikat bayar gaji lebih tinggi kepada kaki tangan bawahan mereka. Jadi kalau 2016, anggaran Bank Negara menyatakan gaji wajar bagi seorang individu di Kuala Lumpur ialah sebanyak RM2,700. Itu tahun 2016. Ya. Saya tak mengatakan kita perlu straight sampai ke situ. Itu akan menjadi satu lonjakan yang terlalu agresif. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena melihat mekanisme lain selain daripada gaji minimum untuk memastikan kenaikan gaji di negara kita menjadi lebih sekata dengan kenaikan kos sara hidup.